ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam berbahagia ini kita menyambung perkongsian dan pengajian kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kepada kita insya-Allah. Okay. Malam ni kelas kita ada lain sikit. Okay. Saya akan buat perkongsian dalam setengah jam. Lepas tu kita ramai-ramai nanti akan buat kelas secara berjalan. Tuan-tuan ikutlah saya. Kalau saya berlari, kita berlarilah. Nanti kita duduk kat depan sana, saya nak terangkan benda-benda yang spesifik mengenai hazanah kita lah. Dan tuan-tuan akan dibekalkan dengan satu device, dipanggil namanya receiver. Jadi kita tak bawa banyak, ada 80. Jadi satu receiver tu kongsi 2 orang. Jadi receiver tu dia ada earphone. Jadi kongsi 2 orang lah. Maknanya kongsi dapat 2 orang tu. Kita ada 80 unit, maknanya boleh digunakan untuk 160 orang je. Jadi, tapi saya tengok kita ni dekat 1000 orang ni. Tak cukup Maksudnya kongsi-kongsilah sama-sama ni ya. Okey, bismillah muslimat rahmatullah sekian. Okey, pertama sekali saya nak kongsikan mengenai umat Islam. Tajuk malam ni mengenai umat Islam. Okey, Allah Subhanahu wa taala menurunkan maknanya wahyu kepada para nabi. Jadi wahyu kepada para nabi ini bermula dengan Nabi Adam sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilangan rasul itu 124,000 orang, daripadanya 313 dilantik menjadi rasul. Apa beza nabi dan rasul? Beza dia, nabi dapat wahyu tak wajib sampaikan. Rasul dia wajib sampaikan. Suka ke tak suka ke dia kena sampaikan. Tuan-tuan boleh bayangkan tak daripada sudut kemanusiaan betapa susahnya Nabi nak cerita mengenai Isra Mi'raj 1400 tahun dulu. Boleh bayang tak? Kita tak usah cerita lama lah. Katakan kita hidup pada tahun 1950-an. Katakan kita ni 1950-an. Saya mengajar dan saya kata, tuan-tuan, pagi tadi saya serapan dekat Bangkok. Ini contohnya tau, saya ada je tak salah ni contohnya Saya serapan dekat Bangkok. Saya makan tengah hari dekat Jakarta. Alhamdulillah petang saya sampai, kita boleh berkuliah. Tuan-tuan, kalau sekarang 2024 saya cerita macam ni, kita boleh percaya tau, sebab apa? Ada logik. Naik kapal terbang, ada logik. Tak usah panjang, 1950, katakan kita hidup 1950-an pun, akan ramai antara kita yang, ya ke? Walaupun kapal terbang dah wujud waktu tu, tapi untuk orang awam gunakan tak mudah. Bayangkan Nabi SAW nak cerita 1400 tahun lepas, perjalanan Isra Mi'raj, ayat surah Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Nabi kena sampaikan yang langsung, tak ada logik. Selaku kemanusiaan, kita boleh rasa tak susahnya Nabi? Susah kan? Confirm kena gelak, confirm kena ketawakan, confirm kena kata berhalusinasi, confirm. Sebab tu Nabi di antara tuduhan orang gila. Ni Muhammad lepas kematian isterinya Khadijah berhalusinasi. Macam kalau bahasa modennya lah, mana berkhayal. Benda tak logik. Tapi sebab dia Rasul, dia wajib sampaikan. Jadi itu Nabi dan juga Rasul.
Jadi Nabi berakhir dengan akhir sekali Nabi SAW, Nabi Khatmul Anbiya, penutup para rasul. Jadi al-anbiya risalatuhum wahidah. Nabi-nabi ini risalahnya satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala satu. Kan? Qul huwallahu ahad. Katakan huwallah, dialah Allah yang esa, ahad. Allahus samad. Allah tempat maknanya menjadi rujukan keperluan segala hajat. Ya. Jadi maka Nabi SAW pun menyampaikan dakwah bermula daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi zaman Nabi SAW, Nabi lahir 570 Masihi, ya. Dapat wahyu 610 Masihi. 610 Masihi. Apa yang ada kat dunia ni? Dunia ni ada dua kerajaan besar. Satu Rom, satu lagi Parsi. Dua kerajaan besar. Dan dua laluan besar dunia, iaitu laluan sutra dan laluan rempah. Ini dua laluan besar dunia dan dua kerajaan besar dunia, Rom dan juga Parsi. Belah-belah kita di tanah air kita, kan, Nusantara ni dia ada dua tanah, satu tanah Melayu, satu tanah Jawa, kan, Malay Archipelago dan juga Java Archipelago. Di tanah Melayu lagi besar, Sumatera atau semua tanah Melayu, Semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan kepulauan-kepulauan Melayu, Sulawesi, Bugis, Kalimantan dan juga kepulauan-kepulauan Filipina. Itu semua adalah Malay Archipelago. Jawa Archipelago ni daripada Jakarta sekarang ke bawah dan kepulauan-kepulauan Jawa, Madura, Bali dan sebagainya. Okay? Jadi maknanya dekat Nusantara kita ni orang di tanah Melayu yang ada asas kerajaan dulu, iaitu Sriwijaya. Sriwijaya asas kerajaan Melayu dulu lah. Maknanya sekitar lepas zaman sahabat tu baru wujudnya sebuah kerajaan besar Sriwijaya. Kemudian kerajaan Jawa pula iaitu Majapahit. Okey. Pendekkan cerita, Rasulullah wafat, maka para sahabat berjaya mengislamkan iaitu Rom dan juga Parsi. Parsi berjaya diislamkan, sebahagian besar tanah Rom berjaya diislamkan, 60% tanah Rom berjaya diislamkan. Okay? Dan dua laluan besar berjaya diislamkan, laluan rempah dan laluan sutra. Laluan sutra daripada Xi'an pergi ke Afghanistan, Bukhara, Samarkand, Khiva, Sentral Asia, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Kan, kalau laluan rempah ni, kalau sekarang Guangzhou melalui semenanjung tanah Melayu ni, okey, tanah Melayu pergi ke Goa, India, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Kan? Kalau perjalanan sahabat-sahabat dulu yang mengislamkan ataupun pedagang-pedagang tu, dia ada dua pilihan. Kalau dia nak pakai kapal yang sama, dia akan turun ke bawah sampai ke maknanya kalau sekarang Singapura lah, naik atas pergi ke Goa ataupun India. Kalau tak, dia parking kapal dekat segenting kera, pindah barang-barang, tarik naik gajah, tukar kapal, maknanya belayar pakai kapal lain. Sekitar segenting kera sana. Okay. Jadi dua laluan ini. Dan laluan yang berjaya diislamkan ini antaranya adalah bahagian-bahagian tanah Melayu kita lah, dan tanah Jawa, Nusantara kita. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita sebut umat Islam, dia ada tanah dia. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya selalu berulang pergi ke Palestin. Kita rombongan baru balik tengah-tengah perang ni pun kita pergi hantar bantuan. Nanti Isra Mi'raj bulan 1 ada rombongan sekali kita pergi. Jadi maknanya kalau anda kata saya pergi ke Palestin, tanah di sana, umat Islam di sana adalah orang Arab Palestin. Nak kuatkan Islam di sana, kena kuatkan umat Islam di sana. Kena bantu umat Islam yang membahu Islam itu. Okey. Hari ini kalau kita pergi ke India, tanah di sana, umat Islam di sana adalah orang India. Nak kuatkan Islam di sana, kena kuatkan umat Islam di sana. Kena kuatkan orang India di sana. Kita pergi ke laluan sutra dekat Uyghur. Dekat Uyghur, Islam di sana, umat Islam di sana adalah orang Cina.
Nak kuatkan Islam di sana, kena kuatkan umat Islam di sana. Umat Islam sana kuat, maka kuatlah Islam di sana. Kita tak boleh datang tiba-tiba 10-20 orang kita jadi hero kat sana. Bukan, itu bukan tanah kita. Itu tanah umat Islam sana. So kita kena kuatkan sahabat-sahabat Islam di Yugur, maka Islam akan kuat di sana. Tuan-tuan sekalian, sama juga di Nusantara ini, umat Islam di Nusantara ini siapa? Tuan-tuan sekalian. Nak kuatkan Islam, kena kuatkan umat Islam. Nak kuatkan umat Islam di Nusantara ini, umat Islam ni siapa? Adalah orang Melayu. Suka tak suka, orang tak suka dengar tu, ikut dia lah. Tapi memang orang Melayu. Jadi nak kuatkan Islam di sini, kena kuatkan umat Islam di sini. Nak kuatkan umat Islam di sini, kena kuatkan. Maknanya orang Melayu Islam di sini. Sebab kita umat Islam. Kalau orang Arab datang tiba-tiba 4-5 orang datang sini, tak boleh, susah. Sebab tanah ini dia ada amanah dia. Dia ada amanah, dia ada orang dia yang Allah amanahkan sebagai umat Islam di sini. Jadi maknanya kita sebagai orang umat Islam di sini, kita kena faham benda ni lah. Kita kena jadi kuat daripada sudut-sudut yang berbagai-bagai. Ekonomi, sudut berbagai-bagai lah. Dan kita kuat. Ada benda-benda boleh berbalah, ada benda-benda kena bersatu. Sebab dengan perpecahan memang orang akan menjadi lemah. Muslimin dan muslimat rahmatullahi sekalian. Okey, itu bab pertama yang kita kena faham. Umat di sini umat Islam ni siapa? Kena kuatkan siapa? Dan kita sendiri kena kuat. Kita kena sendiri kuat dan tak boleh nak mengharap orang lain. Kita sendiri dengan ilmu, dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan keimanan, dengan akhlak, dengan kita kena mulakan. Jadi sebagai umat Islam di sini. Okey. Kemudian tentang muslimin muslimat sekalian, saya nak cerita mengenai, kalau lebih spesifik lagi, umat Islam di bahagian Nusantara ni orang Melayu dan suku-suku Melayu. Maknanya kalau beli archipelago tu suku-suku Melayu lah. Banjar di Kalimantan, Bugis di Sulawesi, begitu juga orang Moro di selatan Filipina, orang Patani, orang Aceh, itu semua adalah kepulauan-kepulauan Melayu. Dan orang Jawa dia ada suku-suku jugalah yang kecil-kecil di Jawa Archipelago. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, kita berfokus kepada maknanya bila umat Islam orang Melayu di sini, kenapa British ataupun penjajah tak berjaya nak mengkafirkan kita di sini lah. Jadi tuan-tuan sekalian, antaranya adalah kita masih ada jati diri. Jati diri tak hilang. Semenjak Melaka Tombang 1511, jati diri tidak hilang. Untuk faham mengenai jati diri ini, saya nak bagi satu contoh lagi. Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi, dia tidak ada negara sejak beribu tahun. Beribu tahun. Daripada maknanya kekalahan lah nak ceritanya. Kekalahan dia ditawan oleh Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar ni 586 sebelum Masihi, 586 sebelum Masihi tawan Baitul Maqdis, maknanya habiskan kerajaan. Maknanya orang beriman daripada Bani Israel waktu itulah. Okey, di sana tu. Dia tidak ada negeri, dia dihalau dari satu tempat ke satu tempat. Kemudian Nebuchadnezzar tawan dia, jadikan hamba di sana. Kemudian Cyrus the Great. Cyrus the Great, ada pendapat Cyrus the Great ni adalah Zulkarnain 500 tahun sebelum Masihi. Dia bebaskan, bersepah-sepah lagi. Kemudian ketika zaman Nabi Isa, adalah dia berjaya tubuhkan negeri dia sikit. Kemudian dia diserang oleh Rom pada tahun 70 Masihi. Iaitu Panglima Titus daripada Rom, hapuskan. Tuan-tuan sekalian, saya kan berarti kalau pergi sana tu, bahasa tak hilang, tulisan tak hilang, pegangan agama bagi dia Judaism tak hilang. Apabila ada peluang buat negara, wujud negara balik. Dengan cara apa, itu kita boleh bahas lah. Tapi pada wujudnya tak hilang. Sebab apa? Ada jati diri, beberapa jati diri dia. Kita malam ni taklah nak cerita jati diri Israel. Kita nak cerita jati diri orang Melayu kita. Nak cerita dia kenapa satu bangsa tu tak hilang, sebab ada jati diri dia.
Jadi jati diri bangsa Melayu umat Islam ni paling kurang ada 16. Tuan-tuan salinkan. Kita akan bahas pelan-pelan di sini. Paling kurang ada 16. Kita bahagikan kepada 4 warna. Okey. Paling kurang ada 16 jati diri. Okey. Kluster, nak senampang kita kluster ataupun bahagian warna merah. Ada 4. Okey. Apa jati diri warna merah? Iaitu yang pertama adalah persenjataan. Persenjataan. Orang Melayu dah ada senjata dia. Kaedah membuat senjata ada identiti dia. Ada yang tidak, maknanya dikongsi dia punya teknologi dengan bangsa lain. Kalau senjata pendek, keris. Kalau senjata panjang, dia dipanggil sundang. Kan? Orang Melayu kita banyak pedang. Tapi banyak pedang-pedang tu berkongsi teknologi dengan bangsa lain. Contoh, pedang buaya berenang. Ada tengok tak? Buaya berenang berkongsi teknologi dengan orang Turki. Pedang cinangkas, orang India pun macam tu juga lebih kurang. Okey. Tapi sundang memang jati diri orang Melayu. Keris jati diri orang Melayu. Kita tak jumpa keris ada kat maknanya orang Jepun pakai ke, orang India pakai ke, tak. Memang jati diri kita. Dan juga bunga-bunga yang dihias pada hulu, pada sampir, dia ada persenjataan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan di rumah ada keris yang naratifnya ada hantu, jangan pergi bawa kepada pengamal perubatan Islam yang dia punya cara rosakkan barang tu. Kan? Ada yang dipotong, dibakar, dibuang ke sungai. Jangan, tuan-tuan. Pergilah, ada orang yang boleh berubat dengan cara tak merosakkan barang. Bayangkan kalau keris ayah-ayah atau atuk tuan-tuan sekalian 300-400 tahun umur dia, ada nilai sejarah yang boleh kita kaji di situ. Yang banyak rahsia yang ada di situ tu kita boleh kaji. Sudut besi dia, saya memang agak spesifik kaji pasal besi dengan UTM. Dapat keris kita bawa ke lab. Besi-besi orang Melayu ni masya-Allah macam-macam tuan-tuan sekalian. Ada besi-besi yang pelik-pelik pun ada. Ada besi-besi yang aneh-aneh pun ada. Aneh tu maksudnya ada campur iron campur titanium, saya pernah jumpa. Iron campur titanium, iron campur rare earth, unsur nadir ada. Iron campur, iron tu besi maknanya iron tu besi atau ferrum campur nickel, ferrum campur apa lagi? Paling kurang 4-5 jenis besi dalam satu keris tu. Paling kurang. Sebab tu kalau maknanya mengenai hantuah, ada perbahasan antara wujud tak wujud, tapi kalau catatan dia keris dia 21 jenis besi. Nanti saya akan tunjukkan maknanya besi-besi yang mungkin dibuat bahan-bahan keris ketika kita berjalan kita keluar kita tengok. Ni. Jadi jati diri pertama dalam kluster merah persenjataan. Yang kedua, seni mempertahankan diri atau silat lah kita panggil silat maknanya dia ada jati diri dia. Okey. Maknanya dia ada gerakan dia. Gerakan dia takkan sama dengan gerakan Kalaripayat yang asal daripada India, takkan sama dengan Kung Fu asal daripada China, takkan sama. Dia ada gerakan dia. Kan? Jadi maknanya kalau kita tengok silat-silat Melayu semua, lebih kurang dia ada kesamaan dia. Adalah sikit buah bunga dan lain, tapi umumnya gerakan lain. Orang tengok ni silat. Macam tomong ni lah. Takkan sama dengan Melayu. Sebab dia adalah maknanya belah-belah Thailand sana tu punya apa nama? Seni bela diri. Okay? Yang ketiga, seni bela dan kluster merah ni iaitu pengangkutan. Pengangkutan kapal. Kenapa merah? Merah ni lambang keberanian kan. Orang Melayu kita ni memang belayar tuan-tuan sekalian. Saya buat kajian antaranya orang Melayu ni dia bertebaran dia sampai ke Madagaskar sana. Madagaskar, saya pernah cerita dalam kuliah saya. Tuan-tuan search orang Merina. Orang Merina tu orang Melayu berdarah Melayu yang ada di Madagaskar sana tu. Muka macam kita. Saya kena tahan dekat airport sebab dia ingat saya Merina. Kau tunjuk kau punya duit, berapa kau nak bawa keluar. Dia ingat saya orang Merina nak bawa keluar duit. Saya kata, aku orang luar, aku orang Malaysia, ni masuk Malaysia. Oh, okay, sorry. Dia ingat saya orang Madagaskar. Orang Merina, nanti tuan-tuan search orang Merina. Kapal-kapal yang digunakan dengan di Merina sana, sampah-sampah, perahu yang kat tanah Melayu kita tak digunakan. Perahu yang ada macam kepak tu.
Maknanya walaupun kecil, dia tak kata balik. Pernah tengok tak? Cuba tu search perahu-perahu tradisional orang Melayu kita yang macam ada kepak tu. Di sana masih digunakan lagi, dipakai lagi. Kan orang kita sana tu. Sampai ke Madagaskar, sampai ke mana-mana tu. Itu memang terkenal orang belayar. Kan? Dan yang keempat, jati diri orang Melayu ini, yang bagian kluster merah iaitu ilmu-ilmu hikmah. Ilmu hikmah ni ilmu-ilmu maknanya yang pelik-pelik lah kita nak cerita. Tapi kalau istilah orang ni ilmu aliran putih lah. Ilmu aliran hitam ni sihir. Ada juga yang pelik-pelik ni, tapi sihir. Ada orang berkata, kalau lah dia kata apa benda-benda pelik-pelik ni ada kat tanah Melayu kita, kenapa dekat negara Arab tak ada? Kita dah kongsi pada kelas yang lepas kan, macam mana antara pengaruh daripada Mesopotamia ni, antaranya sihir kan, daripada belah kita ni. Okay? Jadi tuan-tuan sekalian, di tanah Arab sihir telah dibersihkan oleh para nabi. Berbanyak nabi diutus di sana. Di sebelah kita ni, siapa membersihkan sihir? Tak ada nabi ke sini ni yang membersihkan sihir. Sebab itu ketika pendakwah-pendakwah mengislamkan tanah Melayu dah banyak kerajaan Islam, perjuangan seterusnya mengislamkan tanah Jawa. Sebelum Wali Songo tu 9 orang, ada 9 orang pendakwah awal. Tuan-tuan cek balik kita punya kuliah yang lepas. Saya sebut nama-nama dia mengikut babat maknanya kerajaan Demak. 9 yang awal. Antaranya adalah Syekh Shubakir. Salin nama ni search untuk menambahkan pengetahuan kita. Syekh Shubakir ni dia memerangi sihir. Sebab sihir masih kuat kat sini. Lawan sihir tentulah ilmu-ilmu macam tu juga. Sebab tu ilmu-ilmu hikmah ni wujud di sini. Sebab untuk melawan sihir itu keperluannya itu ada di sini. Di sana tak ada. Tuan-tuan, Nabi Daud alaihissalam 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Daud alaihissalam. Semua kita tahu, kita baca Quran, kita baca hadis. Antara kelebihan Nabi Daud, dia boleh melembutkan besi dengan tangannya ini. Relau sungai batu 800 tahun sebelum Masihi. Beza 200 tahun je daripada Nabi Daud. Kita takkan jumpa satu ilmu orang Arab melembutkan besi. Tak ada. Bani Israel tak ada. Saya pergi Palestin tak ada. Orang Israel boleh lembutkan besi dengan tangan. Orang Arab boleh buat pedang dengan tangan, tak ada. Tapi ilmu tu ada orang lain juga. Tentu kalau pernah dengar macam mana orang buat keris picit. Dan benda ni bukan dongeng. British pun kaji mengenai maknanya salah satu keris Melayu itu keris picit. Ambil batu seketul picit jadi keris begitu lah. Ilmu tak ada kat orang Melayu. Tak ada, orang Arab tak ada. Orang belah-belah Israel tak ada. Ilmu picit tu. Jadi maknanya kenapa? Keperluannya ada di sini. Kenapa tak ada kat sana? Sebab sana tu tak ada keperluan dia. Allah bagikan dengan keperluan satu ilmu. Ini ilmu maknanya bagi kluster merah lah. Okey. Kluster biru. Kluster biru ni ada 4 juga. Yang pertama permainan kebudayaan. Persembahan kebudayaan. Okey, tarian, okey, ataupun alunan-alunan bunyi-bunyian. Persembahan kebudayaan. Jadi maknanya Melayu kita ada permainan dia. Itu satu jati diri. 16 ni tuan-tuan sekalian, paling kurang kita kena ada satu. Baru kita akan sayang, kenal pada bangsa ni. Kalau tidak, kita akan jadi orang lain. Paling kurang satu. Okay? Saya jumpa baru ni, satu program di Johor. Jadi kita ada buat bahas pasal keris dan sebagainya. Dia kata, Ustaz, saya singgah makan, dia punya kedai makanan tradisional. Saya ni Ustaz, nak sangatlah belajar pasal silat ni, tapi tak kuatlah badan Ustaz. Balik-balik seminggu demam. Dia kata, Tuan dah bagian masakan. Nanti kita ada. Masakan ni adalah sebagai jati diri. Fokuslah bangunkan benda tu. Dia ada falsafah dia tau. Masakan Melayu tadi ibu kakak yang mahir. Dia ada falsafah dia. Dalam bentuk kesihatan pun ada falsafah dia. Kenapa makan sate itu makan dengan timun? Dia ada falsafah dia. Saya taklah mengajar menu malam ni. Ibu kakak lagi kaya pengalaman ilmu masakan dengan saya kan. Yang mana permainan kebudayaan. Contoh dia kan. Saya pernah bincang permainan tabal orang Melayu. Kita orang Melayu ada permainan papan. Permainan papan kita.
ada permainan harimau, ada permainan tabal dan sebagainya. Okay, yang kedua dalam kluster biru ni makanan tradisional tadi disebut makanan tradisional, kuih-kuih tradisional, alat-alat memasak, kan? Yang ketiga iaitu craft, ukiran dan ukiran craft, ukiran di maknanya di rumah-rumah, kan? Ukiran di batik, ukiran di tembikar. Tuan-tuan pernah kenal buah buton? Buah buton pernah dengar buah buton? Kan? Nanti search buah buton tu apa? Ada di rumah-rumah orang Melayu lama. Kalau di Negeri Sembilan, buah buton lambang kepada keadilan. Di negeri lain, buah butonnya di atas. Negeri Sembilan, buah buton bawah. Tuan-tuan nanti search buah buton, tengok rumah-rumah Negeri Sembilan, buah buton ni ke bawah. Dia lambang keadilan. Tapi negeri lain, buah buton tu biasa ke atas. Lambang kepada agama. Kan? Jadi seni beda. Kita tak akan jumpa maknanya bunga yang ada di kain batik terdapat pada keris. Tak. Ukiran dia lain. Bunga-bunga yang ada di keris biasanya pohon-pohon untuk ubat-ubatan. Maknanya untuk berhentikan darah, untuk maknanya peperangan punya ilmu lah. Kita takkan sama bunga yang berada di tembikar dengan bunga yang berada di palang-palang rumah, tak sama. Itu craft. Kalau yang mendalami benda ni boleh bahas. Itu sebagai satu jati diri. Contoh kalau tengok bunga yang bunga apa itu? Maksudnya bunga-bunga dia. Dan kalau kita tengok Quran, jumpa Quran lama, kita boleh kenal Quran ni bunga ni digiri mana? India ke, Arab ke, atau tanah Melayu? Macam tu juga dengan contoh kalau pergi dekat mimbarnya Salahuddin Al-Ayyubi, yang diletakkan dekat dekat Masjid Al-Aqsa, ada kajian antara tukang dia daripada Nusantara ni, ada kajian wallahu alam, tapi bunga-bunga di situ bunga-bunga daripada Nusantara, awan laratnya lah apalah. Siapa pergi Masjid Aqsa, tengok mimbar dekat Masjid Aqsa. Siapa pergi ke Mekah, pergi lawat muzium kat Mekah, pintu Kaabah tu tak bunga dia. Bunga sebelah kita. Maknanya orang kita terlibat untuk buat benda tu. Kan? Betul. Mana kalau tengok, kan? Mana perhati, ambil tahu. Oh, bunga ni, kenapa bunga ni? Kenapa bunga ni? Kan? Bunga kat telekong. Itu barulah kat telekong tak sama. Maknanya kalau yang lama dengan bunga yang ada dekat tembikar, ke batik dan sebagainya. Okey, kemudian yang keempat, jati diri biru ni, kluster biru ni iaitu busana. Busana, berhias, pakaian, kan? Ada telepuk lah, ada kain songkit lah, tekat lah. Baru ni saya buat kajian pasal kain tekat, kan? Naratif dia, oh ini adalah emas. Kita bawa ke lab, ada yang perak, ada yang emas semua, tuan-tuan sekalian. Barulah saya baru appreciate. Jumpa kain lama tu, wih, ini emas ni. Kan? Kain tekat, jangan kita buang. Jadi maknanya kain mak kita, atuk kita, nenek kita, moyang kita dulu, bubuklah kain ni, buanglah. Kan, tuan-tuan. Dia ada nilai sejarah di situ tu. Boleh kaji bunganya apa, boleh kaji kainnya macam mana, boleh kaji benang dia macam mana, dan ada pengkaji dia. Okey. Kemudian jati diri hijau ada 4 juga. Apa jati diri hijau? Iaitu yang pertama agama. Agama tu jati diri orang Melayu. Dan agama bagi orang Melayu adalah ahli sunnah wal jamaah. Maknanya adalah jati diri. Sebab tu kalau orang belajar agama, dengan sendiri dia akan cari bangsa tu. Sebab dia adalah jati diri kita. Okey. Jati diri hijau yang kedua, perubatan ketika sakit. Perubatan ketika sakit. Dan ini dah sakit, celuk ubat. Kita pernah dengar ada orang yang patah tulang. Boleh maksudnya boleh secara kampung lah kita panggil, kan. Tapi tak ada ilmu dia. Saya 2018 accident. Saya bawa kereta baik-baik, bas terbabas langgar saya. Patah riuk orang tu kata, sini patah, kan. Baru saya tahu punya patah rusuk ni mungkin lebih berat. Kalau saya pernah ketawa pun tak boleh tahu, senak sakit, kan, kalau patah rusuk ni. Okey. Jadi bawa ke hospital. Doktor X-ray badan. Oh, nampak satu patah. Kan? Saya kata, tapi saya senang doktor. Tak ada. X-ray tak nampak ni. Malam tu tukang urut datang ke hospital.
Okey, petang tu dia pegang je ni, ustaz. Patah dua ni ustaz. Tusuk saya belakang patah dua ni. Tak ada dah. Tapi saya senak tau. Cuma doktor kata tak ada. X-ray tak nampak. Jadi malam tu doktor datang, saya kata, doktor, saya senak lah. Kan? Macam patah, esok kita buat CT scan. CT scan lebih detail lagi kan. Patah dua sungguh sini ya. Dia pegang macam ni. Patah dua ni ustaz. Macam mana boleh tahu macam mana boleh tahu? Kan? Jadi ilmu dia. Kan? Itu penjaga, maknanya perubatan ketika sakit. Kan? Contoh manuskrip di Patani. Kan? Patani dekat museum Al-Quran Naratiwat tu dari manuskrip antara yang menarik minat saya untuk melihat manuskrip. Orang Melayu ada cara menyusun usus. Kalau dia pegang terburai perut, dia bukan sambung terus tau. Dia susun untuk usus tu dulu, baru dia sambung. Ada ilmu menyusun usus. Tapi ilmu tu hilang lah. Kan? Ada manusia, tapi manuskrip dia ada. Tentang kalau minat pergi ziarah orang tua-tua, rumah-rumah. Jangan bakar buku-buku. Kita jumpa kitab-kitab catatan orang tua-tua kita dulu. Kan? Ini datang, ada jin ni. Pergi bakar. Jangan terus-terusan. Ada ilmu-ilmu yang kita tak kaji zaman moden. Ni. Okey, yang ketiga, jati diri hijau, penjagaan kesihatan. Tadi dah sakit, ini penjagaan kesihatan. Herba, senaman, pemakanan kesihatan, kan? Ini boleh belajar, boleh rujuk lah. Maksudnya dengan dos yang betul, kan? Rempah-rempah ratus, lama dah kita makan, kan? Dan yang keempat, kan? Jati diri hijau, itu pendidikan budaya. Pendidikan budaya ni sistem nilai, lagu dodoi ya. Orang Melayu kita dulu mendodoi ke anak, dia ada lagu dia. Kan? Lagu-lagu dia bukan lagu-lagu rock apa semua lagu-lagu nasihat-nasihat, masya-Allah. Kan? Bonda penuh riang menerima bahtera merdeka. Putra-putri sayang sedang berjuang. Ketika tanah Melayu ni dijajah oleh Belanda, banyak tempat-tempat surrender. Sultan Hasanuddin daripada Makassar ataupun daripada Kesultanan Goa, bukan Goa India, maknanya sign perjanjian. Kerajaan Luwu, kerajaan Pontianak, kerajaan Sambas, kerajaan banyak. Tapi kerajaan Melayu yang Melayu di sini tak menyerah tuan-tuan. Sebab itu orang-orang Bugis ketika Sultan Hasanuddin menyerah dengan Belanda, diorang rasa macam, kenapa kita masih kuat? Kenapa kita menyerah? Kenapa menyerah? Dia cari sultan yang tak menyerah lagi sebab memang nak lawan dengan Belanda. Cari itu yang daripada suku Melayu, suku Bugis boleh datang kemari sebab orang Melayu kita tidak menyerah. Kan? Daripada kerajaan Johor Riau diasak oleh Portugis dan Belanda, maknanya dia Melaka, diasak ke Johor, diasak oleh Portugis, dia berundur ke Pulau Penyengat. Kemudian Belanda nak tangkap Raja Melayu juga lagi ni. Macam mana nak suruh menyerah, paksa menyerah sebagainya. Dia berundur ke Pulau Lingga. Ditahan oleh Raja Haji Fisabilillah. Peperangan di Pulau Penyengat, tuan-tuan nanti baca Perang Riau II. Banyak kapal-kapal Belanda tenggelam. Antara yang paling digeruni adalah penyelam Melayu. Orang Melayu kita ni ilmu air biasa. Dia boleh menyelam, dia bocorkan kapal. Berundur Belanda pergi ke Melaka, dikejar oleh Raja Haji Fisabilillah daripada Pulau Penyengat sana ke Melaka. Dikepung Melaka dah nyawa-nyawa ikan dah. Kalaulah tiada pengkhianat beritahu kepada Batavia sekarang Jakarta, Belanda dah dapat kita rampas balik Melaka tu. Tapi diambush Raja Haji Fisabilillah pada waktu pagi, syahid dekat Teluk Ketapang. Tapi tak menyerah tuan-tuan. Sampai sudah tak menyerah. Di hujung-hujung saja, lepas Belanda ni belajar dengan British, dia buat perjanjian. Dia tak berperang betul. Jadi sebab itu, ibu-ibu dulu, suami pergi berperang, ibu-ibu jaga anak. Lagu dodoi itulah sistem nilai yang ditanam kepada anak-anak. Ini tuan-tuan. Lepas tu, tuan-tuan kalau baca lagu dodoi, banyak falsafah-falsafah, Masya Allah. Orang sekarang lagu dodoi juga, tapi lagunya ya au. Tak ada pun buai moden dah. Cuba beli buku, cari buku lagu dodoi Melayu. Cuba tengok perkataan-perkataan.
Masya Allah. Dan kluster yang terakhir, kluster kuning. Kluster kuning iaitu yang pertamanya adat istiadat. Adat istiadat, tata cara, adat dan adab. Orang Melayu kita ni ada adab. Ada adab tertib dia. Depan orang tua jalan memang tunduk. Itu adab, itu memang orang Melayu punya. Minta izin, dulukan orang tua, maknanya dengan guru, dengan ulama, dengan rakan seperguruan, begitu juga dengan seteru, dengan musuh-musuh. Dia pun tak ada adab dia. Ada yang musuh-musuh dia, itu dia panggil adat istiadat dan juga adab. Okey. Kemudian jati diri kuning yang kedua iaitu mengenai ekonomi. Orang Melayu kita perburuan, ternakan, emas, pencarian emas. Kita ni Ptolemy kurun kedua tulis dalam buku dia. Kawasan kita ni dipanggil Aurora Kersani, semenanjung emas, ataupun Golden Kersani, ataupun Suvarna Bumi. Itu yang Thailand ambil Suvarna Bumi itu jadi dia punya nama airport tu, Suvarna Bumi. Suvarna Bumi. Itu adalah negeri emas. Suvarna Bumi. Maksudnya Suvarna Bumi, negeri emas. Kita memang banyak emas atau silan, dan emas dekat kita ni dia punya purity dia tinggi dibanding emas-emas tempat lain. Lepas tu antara kepakaran emas, contoh pergi Sirim, pergi tanya kat sana tu. Orang Malaysia ni antara kepakaran emas yang lebih 90%. Barat 75% yang emas ada dari kemahiran dia. Tapi kita yang sampai 90% ke atas tu kemahiran tu ada dekat kita. Sampai sekarang tau. Okey, kemudian ekonomi. Okey, satu benda bagus. Saya baru tadi meeting dengan bahagian Jabatan Pembangunan Kemahiran. Saya ada meeting dulu dengan Perhilitan, kemudian Jabatan Pembangunan Kemahiran. Saya kata, kenapa tidak ada ilmu orang Melayu yang telah hilang di sudut ternakan, maknanya yang kuning ni kan, iaitu pelihara gajah. Orang Melayu kita mahir dengan gajah, kata saudara. Thailand masih dikekalkan ilmu dan skill tu. Kenapa orang Melayu kita tak dibagi untuk bela gajah? Dan skill tu sebenarnya ada dalam darah kita. Dekat Pahang, dekat Johor, dekat Perak, orang dulu cukup gambar-gambar lama. Tapi tak ada seorang pun sekarang ni orang Melayu kita yang ada ilmu gajah. Tapi rupanya dekat Jabatan Pembangunan Kemahiran ada SKM jaga gajah. Oh, baru tahu SKM tu Sijil Kemahiran Malaysia. Bagus ni saya kata. Kenapa tak diwar-warkan? Kata cuma Ustaz masalah dia bertindih banyak jabatan. Maknanya Perhilitan dengan Jabatan Hutan, dengan jabatan ni. Jadi akhirnya khusus tak boleh dibuat. Sayanglah kita dia. Sebab ilmu tu ilmu orang Melayu kita. Orang Melayu kita kan suka membela kan, sekarang kita tengok bela apalah tikus lah pun dibela je, ular pun dibela je. Tapi ada banyak binatang-binatang yang dulu kita tu ada skill ataupun ilmu. Kemudian yang ketiga, yang kuning ni iaitu seni pertukangan. Logam, perak, besi, tembaga, suasa, emas, pertukangan kayu, ni, maksudnya tadi yang kuning lah kita panggil, okay. Dan yang terakhir, bagi jati diri yang ke-16 ataupun yang keempat dalam yang kuning itu, iaitu penulisan dan bahasa dan juga falsafah-falsafah. Penulisan, tulisan orang Melayu, bahasa, kita ada batu bersurat, kita ada pantun, macam mana nak kenal kayu kalau diasap belaknya tersusun, macam mana nak kenal Melayu kalau bercakap bahasanya berpantun, pucuk pauh berlima batu, anak 9 di tapak tangan, biar jauh beribu batu, di mata hilang, di hati jangan. Kan sedap tu orang Melayu kan, bahasa dia tu. Apa guna pergi ke Bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang kalau takut pada bini? Kan ada falsafah dia tu dalam berpantun, dalam berbahasa tu. Ada falsafah dia.
Kan? Tuan-tuan sekalian. Jadi ini adalah 16 jati video Melayu paling kurang Jadi paling kurang anak-anak kita ni kena ada satu. Jadi barulah dia ada rasa sayang kepada umat Islam yang berada di sini. Apabila dia faham umat Islam berada di sini, dia akan panjangkan kepada umat Islam yang di tempat-tempat lain. Sebab tanah ini dia ada amanah dia. Dan bagi kita, umat Islam kita adalah maknanya kita lah sebagai orang Melayu tu, sebagai umat Islam di sini. Okey. Jadi saya nak ajak kita berjalan di luar sana tu. Tapi hari ni saya tak jangka pula ke maknanya ramai pula hari ni Okey. So kita boleh bergerak. Saya ingat orang perempuan kanan dan kiri daripada tangga tu, yang lelaki ke bawah semua. Nanti anak buah saya akan tolong bagi kita satu dipanggil receiver lah. Maknanya untuk kita dengar apa penerangan saya. Taklah saya bercakap kan, terjurit-jurit yang belakang. Tak dengar Ustaz, tak dengar Ustaz. Jurit kita kan. Daripada mikrofon ni tak tahu dengar kat luar tu tak. Kan? Jadi maksudnya elis semua boleh dengar, semua bermanfaat. Okey. Tadi saya ada pesan kepada Ustaz Zul untuk pesan kepada kita untuk bawa kem pelekat. Ada tak? Hari ni saya nak cerita mengenai kem pelekat tu, saya nak tunjuk kan. Kem pelekat orang Melayu ni dia ada 7 kegunaan dia. 7 kegunaan dia tuan-tuan sekalian. Kan? Yang pertama sebagai selendang macam ni. Kan? Kalau orang perempuan dah pakai tudung, dia buat tutup kepala dia tu kan? Kalau mungkin panas ke apa ke, peluh ke kan. Okey. Yang kedua buat alas. Alas sembahyang ke, alas nak makan ke. Dulu kalau kat Bendang kan, alas untuk makan ke, sembahyang ke, nak tidur ke, tu buat alas. Okey. Yang ketiga buat bungkusan. Kan? Jadi kalau kita merajuk, ini antara benda yang boleh kita buat bungkus baju kan. Okey. Dia buat bungkusan makanan ataupun kita selendang macam ini, ada boleh bawa benda kan. Maknanya untuk bungkusan, untuk bawa benda. Kalau ibu-ibu kakak yang biasa bawa anak lah, kalau cara lama kan, sekarang ni dah macam-macam punya teknologi, ada beg lah apa. Dulu orang pakai ni lah untuk bawa anak tu, gendong anak tu kan, gendong anak tu kan, pakai ni je. Okay. Yang keempat semutar ni serban lah, serban. Itu saya ajar macam mana nak pakai serban bagi abang-abang, ayah-ayah ni kan. Kakak jangan pakai semutar pula, dia pakai selendang macam tu. Okey. Yang kelima, dia menjadi senjata. Dia beri senjata ni. Inilah sampai sekarang kalau kita bawa senjata ni tak digazetkan sebagai senjata. Kalau tuan-tuan buat kes, dia ada senjata berjadual dia panggil okey. Ini boleh. Jadi kalau tuan-tuan pergi balik kampung kan, gelap-gelap seorang-seorang, bawa. Bukan saja untuk sembahyang, dia boleh jadi senjata. Jadi mungkin saya boleh kita kongsi untuk kebaikan kita bersama lain. Okey. Kemudian untuk bengkung tu untuk ikat pinggang kan. Ikat pinggang. Okey. Tadi saya dah redundant. Bungkusan satu lagi untuk untuk kita sandang. Okey, yang ke-7 untuk kita sandang benda. Kita bawa biasanya kalau bawa pedang ke, senjata ke dulu untuk sandang kat belakangnya. Kan? Ada cara. Jadi siapa yang ada buat dekat, ada kita buat keluar tu saya tunjuk. Kan cara dia. Mudah-mudahan bermanfaatlah ya. Insya-Allah mudah. Salah satu daripada jati diri Melayu adalah persenjataan betul Jadi kita tahu satu benda, kita akan sayang kepada maknanya umat Islam di sinilah. Okey. Senjata Melayu dia ada 7. Okey, dia dekat sini tuan. Okey. Okey, dia ada segenggam. Segenggam ni yang kita genggam. Badik, lawi ayam, balatau, kerambit, itu semua senjata-senjata segenggam. Dia ada permainan dia. Jadi kita boleh jumpa guru-guru silat yang mungkin ada depan saya ni ataupun mana-mana untuk belajarlah senjata Melayu ni. Okey. Yang kedua kita panggil sepegang. Sepegang ni keris, tepi, badik, jenis-jenis sepegang. Okey. Yang ketiga dipanggil selengan. Selengan ni selengan gede lah. Ini parang. Parang Melayu macam-macam ada. Dia ada sabit, dia ada parang, dia ada ladeng, dia ada kelewang jantan, kelewang betina dan macam-macam lagi nama. Okay.
Yang keempat dia bagi setangan. Setangan jenis. Setangan ni pedang, jenis pedang. Pedang macam-macam jenis pedang ada. Ada cinangkas, ada jenawi, ada sundang, ada buaya berenang, ada buaya tembaga dan macam-macam lagi lah. Setangan ni. Dan seberdiri ni lembing tombak. Tombak pun macam-macam jenis tombak dia. Tombak daun buluh lah, tombak daun sirih lah, macam Yang keenam senafas. Senafas ni iaitu istinggar. Istinggar ni senapang Melayu, sumpit, panah, meriam. Kenapa meriam senafas? Sebab kalau nak cucur, dia bukan boleh termengah-mengah. Termengah-mengah, senapang bukan boleh termengah, dia kena relax, dia kena tahan nafas. Siapa yang antara depan saya ni ada masuk maknanya kelak menembak ke? Kalau menembak pun sama juga. Mana boleh? Mana boleh? Tak boleh. Dia kena kan tahan nafas untuk bidik tu kan. Okay? Dan dia ada yang ketujuh serasa. Serasa ni ilmu racun orang Melayu contohnya. Sebab dia tak nampak tapi rasa. Ilmu hikmah, ilmu kebatinan. Ilmu bahasanya ilmu kebal, tapi orang sensitif ilmu kebal. Tapi maksudnya tidak perlu orang senjata Melayu yang terdapat dilihat dengan mata tu. Saya tuan-tuan silan ada satu pengamal perubatan Islam meninggal di selatan tanah air. Dia punya cara berubat, dia tak buang. Saya jumpa banyak orang yang buang, rosakkan, potong, buang ke sungai dan sebagainya. Tapi dia punya aliran ni tak buang. Dia meninggal. Kemudian Allah merahmati dia. Jadi anak dia, waris dia, telefon saya, Ustaz. Saya ada 300 bilah tak bagi. Sebab arwah ayah saya berubat banyak dah. Kita adik-beradik tak berjagalah. Saya serahkanlah. Saya kata 300 tu banyak tu. Kalau saya sekali turun penuh bonet tu. Gitu kan? Kalau kena tahan polis, nyaya kat saya. Apa banyak benda ya Ustaz kan? Saya kata saya turun saya ambil lah saya bawa ke lab setakat ni dalam 200 bilah semua beracun, ada arsenik. Kita bawa ke lab ada arsenik tuan-tuan silat. Arsenik ni dari 3 jenis. Satu daripada metal ni daripada tembaga ke apa. Satu lagi daripada organik. Satu lagi maknanya inorganik atau anorganik. Dan mana daripada apa dibuat tak tahu. Perut ikan ke apa ke. Kalau dalam Black Poison nanti tengok. Boleh cari buku Black Poison. British kaji macam orang Melayu buat racun tau. Itu ilmu serasa. Maka kalau tempat yang sama, jangan cium kat bilah. Takut ada racun. Kan? Kalau kita tahu orang cium-cium tu kat cerita drama tu, kita jangan cuba ikut. Kan? Sebab ada adab dia, ada racun dia. Kan? Jadi maknanya saya hampir orang tu semua ada asli. Kan? Cuma boleh bayangkan itu. Belum masuk yang dia panggil apa, warakan, apa sebagainya. Tapi ada racun dia. Okay, itu panggil ilmu serasa. Okey, boleh tak tolong bawa siapa? Ni? Sini. Tak boleh. Angkutkan. Lebih jangan sampai terlepas kena kepala ni. Sakzul. Ini contoh. Boleh tak? Berat. Apa ayah? Okey. Kejap lagi kita ambil gambar. Itu contoh senjata-senjata selengan yang saya dapat kumpul lah. Dia ada kelewang jambul, ada parang kilantan, ada nama-nama dia. Nanti boleh ambil gambar. Jadi boleh kenal lah. Taklah tengok apa dia parang ni kejap bengkok, kejap tegak, kejap lurus, kejap mana. Jadi itu antara senjata-senjata dipanggil selengan yang saya dapat kumpul untuk kita pamerkan kat sini lah. Okey. Sebelah dia sana tu, itu adalah senjata sepegang. Sepegang. Situ dia ada kerambit, dia ada lawi ayam, ada lawi itik. Dia ada badik dan sebagainya, sepegang. Okey? Itu senjata sepegang. Nanti boleh ambil gambar kan? Okey. Kemudian di sebelah dia tu, okey.
Salah satu cara menempa keris, selain daripada orang dapat batu ataupun dapat besi daripada tanah tu orang tempa terus, ada orang guna balik dengan barang-barang yang telah berjasa panggil. Ada benda yang dimulakan, besi-besi itu dimulakan dengan huruf pa. Huruf pa. Paku, pahat, paha, apa lagi yang huruf pa tu. Jadi kalau kita dengar, oh ni senjata 7 pa. Itu contoh-contoh pa. Senjata pa. Di situ tu. Maknanya dia ada paku, pahat, paha, ada lagi lah. Tapi tak ada 9. Peluru, panah, apa dan sebagainya. Okey. Selepas itu, situ tu, okey, ada satu juga kalau kita nanti akan dengar, selain daripada dapat batu, kemudian dia maksudnya dia ditempa terus, ada jadi macam barang-barang berjasa kita panggil tadi hanya dia dah gunakan benda tu patahan. Jadi daripada patah tu dia tempa untuk keris dan sebagainya. Itu pula daripada yang bermula daripada huruf kaf pula, kaf. Huruf kaf pula. Jadi besi yang dimulakan dengan huruf kaf. Okey. So apa nama, kapak, apa lagi? Oh tu. Tu yang situ nampak maknanya sini. Huruf kapak, kuku kambing, kuko, kike dan sebagainya. Nanti boleh ambil gambar, boleh tengok sudah. Okey, ingat tak saya kata di antara jati diri Melayu itu salah satu dia adalah busana. Itu contoh beberapa perhiasan orang Melayu. Ada dipanggil pending. Pending tu dia macam bakal tali pinggang dulu Dia dah pakai samping, pakai bengkung, pakai pending. Okey? Ada contoh situ boleh tengok. Kemudian dia ada satu yang macam selendang macam ini. Dia ada buah, ada apa nama? Tak apalah, situ je. Maknanya itu antara nanti kawan-kawan kita ambil gambar, kawan kita boleh tegang nanti. Situ. Kemudian yang baki-baki sana ada contoh macam dipanggil barang Melayu, contoh-contoh lah. Ada gong lah, ada apa semua. Itu nanti boleh tengok dan boleh pelajari lah. Okey. Saya nak minta izin satu benda. Saya faham ada antara kita memang mahir, tapi saya minta izin untuk berkongsi lah pasal keris ni. Mana? Ustaz Zul? Kotak. Jadi at least kita tengok, kita faham lah. Tujuan saya jangan buang tu je. Tuan-tuan simpan sendiri lah. Bersihkan apa semua, simpan. Sebab itu kita punya warisan. Jadi pameran ni sampai esok kita boleh tengok lah. Ada tak? Dia bawa. Okey, sambil-sambil saya nak cerita pasal selendang tadi maknanya mungkin tadi kita dah tahu ayah-ayah, abang-abang, kakak, ibu-ibu yang kaya pengalaman daripada saya. Saya nak kongsikan saja supaya kita ingat maknanya sebagai ulang-ulangan untuk diri saya lah. Okey, so Ahmad sini. Jaga kepala jaga kepala. Okey, sambil-sambil. Kain pelekat ni buat sembahyang boleh. Macam saya katalah 7 dia punya dia punya apa panggil? Dia punya kegunaan Okey. Jadi kita letak. Awak tolong pegang mic. Ini ya. Okey, selain daripada kalau untuk selendang macam ni ataupun untuk tudung bagi kakak-kakak, okey, boleh ambil. Okey. Saya kongsikan kat sini untuk maknanya kita boleh gunakan balik, kita balikkan balik kegunaan. Taklah kain pelekat ni sebagai kain pelekat saja semata-mata. Jadi tuan-tuan boleh gembur-gemburkan macam ni. So ni boleh jadi alas untuk solat ke, makan ke. Okey. Kalau ambil macam ini, ini ambil kemudian gulungkan. Macam ini. Okey. Boleh gulungkan. Okey. Nampak tak? Gulungkan dia jadi apa?
Tapi jangan digunakan untuk benda-benda yang memudaratkan orang. Ini untuk kita dan untuk dan diri kita. So jadi maknanya bila dah jadi keras macam ni, Tuan wujudkan satu simpulan kat sini 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 Okey. Alright. Kemudian untuk semuta, okey, ambil daripada belakang, pusingkan, jadi serban. Okey. Jadi kalau tuan-tuan solat Jumaat, untuk dapat pahala tambahan pakai serban, maknanya serban tak ada, tak semesti serban kita beli kat Mekah tu. Kan pelakat ini beli serban. Kan? So ini boleh jadi ekor dah. Kan? Asal ada ekor lagi. Okey, so kalau belakang ni ekor macam ni Okey. Okey. Cuba siapa ada pelakat cuba buat sekarang. Dah masa 2 minit. Okey, cuba. Siapa ada pelakat. Okey. Ini, buat. Itu boleh. Kalau malam buat tau. Selain dia percaya kita, kadang-kadang tau, kan? Kita tak tahu, ramai yang tahu sebenarnya. Cuma mungkin tak dikongsi, maknanya tak ada ruang untuk kita berkongsi, kan? Pegang satu sebelah ini, macam tu. Okey. Tengok abang ni. Cuba berdiri. Dia. Okey. Apa? Okey okey, nampak. Belum sebelah tak mungkin sebelah je bergerak. Sebelah kanan je bergerak. Pegang tu. Okey, jadi. Okey, apa satu simpulan? Gini. Okey. Okey, pegang ni. Okey, ni dah jadi. Okey. Ambil ini. Simpan sini. Tu ni. Macam ni. Okey, cuba sekali. Okey, cuba. Okey. Okey, siapa dah jadi? Cuba pakai jadikan semuta. Ambil dari belakang. Okey. Yang dudukkan kan. Yang ini dari belakang. Okey, sini, teman. Okey, Okey, pusingkan belakang je. Okey. Jadi tak sini, perempuan tak tengok. Kan dah tengok macam tok guru tu. Okey. So jadi ada pelekat dan saya yakin kita semua ada pelekat kan. Jadi kalau nak beli kat Mekah, tak ada kesempatan nak pergi umrah apa semua, pakaikan pelekat kita je. Okey. Saya nak buat disclaimer, okey. Yang ini ni jangan digunakan untuk memudaratkan orang lain, saya tak izin untuk diri kita je dan untuk mempertahankan diri kita dan keluarga kita lah. Okey, ada benda tak baik. Okey, benda ni dia ada bondel ni kan. Dia tuan-tuan ikutlah nak buat macam mana. Okey, ikutlah nak buat macam mana ya. Okey. Lagi bagus jumpa guru-guru lama. Guru lama minta ajar. Ini kalau ada orang yang berniat tak baik, saya ingat kalau kita mahir tak sampai 30 saat kita boleh siapkan benda ni dah. Okey? Jadi ikutlah nak buat macam mana, nak pusing macam mana pun jangan kena diri sendiri dah, kan? Dipanggil senjata makan tuan. Okey, so jadi maknanya tapi yang penting dua je, ke bawah ataupun ke atas. Maknanya pusing ikutlah macam ni ke bawah kan, ataupun kalau ke atas ni ke atas kan, melibas apa semua itu ikutlah kan. Tapi itulah antara maksudnya satu kelebihan pelekat kita lah. Okey, untuk pakai jadikan sebagai bengkong ni kalau ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah
perut tidak berapa kecil, nak berbengkong, kan? Nak beli bengkong mahal, pakai ini kan pelikat kita ni je. Okey. Okey. Pakai senang je. Ini ikat juga satu. Okey, macam biasanya ni. Kan? Cuma macam ni boleh terbuka. Jadi masukkan satu simpulan ke dalam satu lagi. Jadi. Okey, jadi. So ini kalau nak bawa benda pun boleh. Kan? Kalau pedang kan dia orang dulu. Bawa okey. Okey, sekali lagi. Sekejap. Nanti kena praktis. Ini macam mana saya masukkan ni? Ada dua ni kan? Masukkan satu pada satu lagi. Okey. Boleh ya? Praktis lah. Nanti saya rasa kawan-kawan kita akan kongsikan. Carilah kat TikTok. Boleh itu dia nanti insyaAllah. Okey. So kita boleh balikkan sebagai kita punya selendang balik Okey. Okey. Jadi balik selendang kita. Okey. Okey. Saya minta izin Pak Keris ni dia banyak dia punya mazhab dan pandangan, tapi paling kurang keris ni dia ada dia panggil 8 jenis dia, paling kurang Okey. Yang pertama ada dipanggil keris gelanggang. Keris gelanggang ni siapa yang belajar dia akan biasa ada satulah keris gelanggang. Kalau zaman moden ni dia jenis replika, tak tajam. Zaman dulu memang tajam. Kalau atuk-atuk kita ada keris ni biasa sangat, maknanya atuk-atuk kita punya keris gelanggang. Maknanya mata pun mata biasa, tak ada apa istimewa. Kecil pun kecil macam ni untuk diorang berlatih dulu. Jadi saya tengok banyak ada orang serah kat saya kira besar-besar macam ni kan, sebagai keris gelanggang. Banyak atuk dia punya, bayangkan atuk dia buat belajar dulu, moyang dia buat belajar dulu, tapi nak dibuang ni ke laut. Kan kita punya warisan ni sebenarnya. Okey. Pertama gelanggang Yang kedua kita panggil keris selit. Keris selit tu biasanya pendek untuk buat selit dalam majlis-majlis atau pakaian harian. Dulu orang dia ada pakaian harian dia. Okey, so biasa panjang dia tak panjang sangatlah. Boleh tak tolong buka? Biasa ada dalam ni saja. Tak. Ni. Biasanya dia senang-senang itu tak banyak sangat. Ini dipakai keris selit. Ini biasanya orang pakai tu busana ke apa semua. Kalau pengantin sekarang, maknanya replika je lah. Okey. Maksudnya banyak-banyak macam ini. Okey. Kemudian yang ketiga dipanggil keris tarung. Biasanya kalau orang dah mahir, dia ada keris selit dan ada keris tarung. Keris tarung biasanya yang panjang sikit lah. Okey. Panjang-panjang macam ini. Okey. Ini panggil keris tarung. Dan kalau kita jumpa mana itu ayah kita atau kita, jangan buang. Kan? Nanti ada hantu apa kita buang sebagainya kan. Ini adalah khazanah tau. Okey. 3 Yang pertama apa tadi? Gelanggang. Yang kedua selit Selit yang ketiga keris tarung 4, 5, 6 lama lebih kurang sama. Ini dipanggil keris anak alang. Anak alang biasa lurus. Dia macam ni Jadi anak alang ni dia simbol pada keluarga. Biasanya rumah orang Melayu dia ada akan ada keris alang. Biasanya. Okey. Kemudian keris alang panjang sikit. Ini pun biasa macam simbol keluarga lah. Okey, ada panjang sikit. Tak nampak tak sama dia punya mata tu kan. Kemudian kalau untuk yang panjang lagi kita jumpa, dia panggil keris penyalang. Keris penyalang ni kalau untuk keluarga tak sebagai simbol keluarga lah, tapi kalau untuk kerajaan dulu dia buat hukum bunuh Jadi hukum bunuh dulu orang Melayu kita hanya raja je mancung.
Tapi kalau bawah raja tu dia akan masukkan dekat ni lah. Dekat apa nama? Dekat tengah-tengah tulang ni, dia akan hukum sampai ke jantung ni ataupun dia bersih silang ke sini. Kan? Jadi dia taklah macam pancung tu kan macam darah dia tu kan, horror sikit kan. Jadi dia letak kain macam tu, jadi taklah darah tu. Kan? Itu untuk hukum bunuh Okey. Yang berapa? 1, 2, 3, garis langgam, selip, alang, dalam. Saya test tu bagi kata okey. Okey, yang ketujuh dipanggil garis beko. Garis beko ni biasanya Tok Guru pakai. Beko ni daripada nama buah beko. Dia depan dia tak runcing macam ni lah. Biasa Tok Guru kalau kita tengok macam ni biasa Tok Guru ni keris lah. Kan? Dia bukan nak menikam sangat tapi sebagai tanda dia bawa pakaian dia lah. Sebagai beko. Okey. Dan yang terakhir kalau kita jumpa dipanggil keredebek. Keredebek ni besi-besi yang biasa-biasa tak cantik ataupun kerelepeng dan sebagainya. Dia bentuk yang simple lah. Itu at least 8 jenis keris bagi orang Melayu kita. Jadi kalau kita jumpa list kita ataupun kita nak ambil tahu, itulah jenis dia. Jadi saya cerita kat sini untuk kita sayang kita punya khazanah. Kalau jumpa jangan buang, kan? Kalau tuan-tuan dah rasa tak nak jaga, kita boleh Yayasan Al-Amin, kita boleh maknanya perlu jagalah, kan? Sebab banyak juga saya sedih kalau tengok orang buang, orang potong, mana jumpa tu orang potong apa semua. Lepas tu dia banyak benda yang kita boleh belajar. Okey, saya rasa cukup je lah setakat tu untuk malam ni. Ada soalan tak? Jadi kuranglah siapa nak tanya. Okey, kejap atas tu ada kain cindai. Cindai ni ada 3 istilah. Satu kain orang-orang lama, kain orang-orang lama tapi yang mahal-mahal untuk kain cindai istilah untuk bangsawan. Satu kain cindai untuk pahlawan. Dia tak cantik tapi dia resistant untuk kena tikam. Tikam tu tak macam dia bukan baju besi tapi baju tu kurang sikit tembus lah. Satu istilah cindai ni teknik seni bela diri dengan kain. Macam tadi itu cindai lah sebenarnya. Kan? Teknik seni bela diri yang nama cindai. Jadi cindai kan teknik istilah. Kan? Satu kain untuk bangsawan, satu kain untuk pahlawan, satu seni gerakan. Yep. Sama juga, perempuan pun boleh simpan keris juga. Kalau simpan lah. Cumanya mutaakhir ini banyak orang dia tak boleh nak kawal perasaan marah dia ke dan sebagainya. Kalau ada begitu tak payah simpan. Daripada simpan jadi mudarat gaduh laki bini bertikam dulu tu kan. Okey tak payah. Okey, ini saya cerita yang realiti dia lah. Sekarang ni kadang orang marah-marah tak ada kontrol kan. Dah tak payah. Lebih baik tak payah. Kita kenal diri kita kan. Okey. Okey. Saya nak tunjukkan satu benda. Okey. Kalau ini namanya keris apa? Selip ke, keris tarung ke, keris alang ke, penyalang ke dan sebagainya ke? Ini keris tarung tadi. Panjang dia besar ni lah. Okey. Saya tengok mata dia. Okey. Dan okey. Ini keris apa? Tarung juga Tarung juga panjang macam inilah. Yang panjang macam ini untuk keris tarung. Kalau kecil-kecil macam ni, dia keris slip dia panggil Ini untuk pakaian harian. Yang ini bukan pakaian harian ni. Untuk bertarung dia bawa lah. Okey. Okey. Ini keris apa? Panjang macam ni. Okey. Kalau tengok mata dia keris tarung. Cumanya bagi orang pantai timur dia ada satu identiti. Dia panggil keris tajung sini.
Ada di TV. Dia bukan jauh Ada pemangkis Melayu kita, Selatan Patani dan juga belah Kelantan. Macam burung, tapi dia ada falsafah-falsafah lah. Itu masuk keris tarung. Okey, sebab kalau tak mata dia, itulah. Okey. Selain daripada itu, ada juga kadang-kadang okay, contoh sini. Dia ada huruf-huruf Arab. Ini dipanggil abjad lah. Abjad ni dia ada setiap nombor tu dia ada nilai dia dan dia ada makna dia. Bahasa tengok tak? Kedai mamak dia ada 786. Betul kan? Jadi tu nombor-nombor macam ni ada nama kadang-kadang Asmaul Husna. Asmaul Husna kadang-kadang. Ada kena pandai baca dia lah, kena buka buku dia. Tapi kita tak boleh hafal ke ni. Dia ada abjad-abjad dia. Ini termasuk keris tarung juga, jenis-jenis dia. Tapi dia ada punya mesin-mesin yang lain. Okey, saya rasa itu saja. Kita boleh masuk balik untuk buat penutup. Okay, terima kasih banyak. Okey, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, saya sebagai kesimpulan pada malam ini mengenai lebih spesifik. Bab pertama mengenai umat Islam dan tanah orang Islam, dan bab kedua mengenai macam mana jati diri itu, at least satu jati diri itu kita ambil tahu lah. Okay? Jadi kalau paling kurang kalau kita dah start tahu satu, dia akan pergi ke arah yang lain. Kan? Dan nanti bila kita makin banyak, kita akan lebih menyayangi umat Islam yang berada di satu tempat. Okay? Kesekian saja, insyaAllah kita akhiri dengan selawat.